Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Zul. Baik, pada hari ini saya nak membuat satu perkongsian lah kepada para YouTuber-YouTuber di sana, especially pada korang yang edit video menggunakan komputer. Okay, hari ini saya nak kongsikan bagaimana untuk kita semualah sebagai YouTuber untuk improvekan audio quality. Okay, improvekan audio quality dalam video, especially kalau korang gunakan internal microphone ataupun gunakan smartphone saja tetapi nak dapatkan audio yang lebih jelas lah. Okay, in this case saya akan tunjukkan bagaimana caranya dengan menggunakan perisian digital audio workstation ataupun di DAW Audacity. Yang ini adalah percuma. Software ni adalah percuma, jadi korang boleh gunakan benda ni, just download dekat Mac ke ataupun dekat PC dan boleh pakai lah. Saya sekarang ni tengah dalam buat projek untuk satu video klien. Dan saya ada buat dua saya ada buat dua maksudnya saya shoot video dan juga saya shoot audio. Audio ni saya gunakan mic Boya BY-MM1 yang saya pasangkan di mount di tripod, dan juga saya record menggunakan smartphone. Maksudnya saya pakai audio recorder smartphone sahaja, tapi saya gunakan external mic, tetapi dia punya suara memang agak noisy lah. Sekejap nombor 12. Ya. Tangan gempu set. Gempu? Kat sebelah. Sekejap. Kalau korang perasan, dekat background dia bunyi macam hissing zzz, macam tu kan. Itu orang kata memang background noise lah, dan juga kadang-kadang disebabkan recorder dan sebagainya. Kalau saya drag benda ni ke dekat Audacity, apa yang berlaku? Nampak tak? Dia punya signal memang bercampur-campur. Orang kata ada yang low frequency, ada yang orang kata yang dah clipping. Yang ni ada orang kata banyak lah noise-noise yang memang mengganggu kita punya kualiti audio tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat ialah, pertama sekali saya akan tunjukkan step by step. Step by step yang korang boleh follow. Ini adalah basic saja, bukan sampai tahap label recording ke apa benda, tetapi sekurang-kurangnya mampu membaiki ataupun membantu untuk dapatkan audio yang lebih jelas dengan equipment yang low quality lah, ataupun pakai internal microphone dan sebagainya. Ini saya tunjuk audio file. Pertama sekali, kalau bila nampak macam ni, banyak macam orang kata dia punya audio quality macam ni, pertama kita perlu buang noise dia dulu. Kaedah untuk buang noise adalah pertama sekali pergi dekat effect dan pergi dekat noise reduction. Alright. Apa yang kita perlu buat adalah, saya lupa lah. Pertama sekali pergi dekat bahagian clean audio. Nampak tak? Ini bahagian ni tak ada bercakap, tapi dia bunyi dengar tak? Sekejap setelah kita pilih portion yang, maksudnya portion yang tak ada kita bercakap, kita ambil sedikit portion ni untuk kita dapatkan dipanggil noise profile. So pergi balik dekat effect, pergi dekat noise reduction. Pergi dekat get noise profile dulu. Tekan get noise profile. Kemudian kita select all dengan double click. Macam tu. So dia akan putih lah. Dan pergi balik dekat effect, pergi dekat noise reduction. Kali ni kita OK saja. So korang akan nampak terus improvement yang sangat banyak. Tetapi saya sarankan run noise reduction ni beberapa kali. Dengan contoh tadi kita dapat get profile kan. So kita jangan apply profile yang sama. Saya sarankan buat balik yang baru, effect, noise reduction, get noise profile, double click, effect, noise reduction,
dia akan makin better. Sampailah korang dapat bahagian yang tak bercakap ni, dia jadi flat. Okay, effect. Buat lagi sekali. Biasa saya buat 3 kali lah. Get noise profile, double click, effect dan noise reduction. Okay, terus cantik. Nampak tak? So kita pun try. Okay, ready. Dah tak dengar dah hissing kan? Okay, dah tak dengar dah hissing. Betul? So at least buat 3 kali lah. So dah buat 3 kali. Okay, seterusnya kalau kita nampak dekat sini, dia punya signal agak tak sekata. Ada yang rendah, ada yang tinggi. So bagaimana kita nak atasi benda ni? Okay, kita select all, pergi dekat effect, pergi dekat compressor. Okay, apa fungsi compressor ni? Compressor ni dia akan balancekan, orang kata signal ni. Yang mana yang rendah dia akan naikkan, yang mana yang tinggi dia akan turunkan. Jadi dia akan dapat satu level yang sekata. Tetapi dia ada perlukan sedikit pemahaman bahagian compression ni lah. Tapi saya tak akan pergi detail sangat. Korang boleh follow je setting ni. Okay, korang follow setting ni, iaitu threshold adalah negatif 24 dB. Noise floor dia saya set ke negatif 40 dB. Ratio 1.5:1. Okay, attack time dia 0.15 second dan release time dia 1.0. Okay, threshold ni maksud dia punya lowest Untuk vocal yang paling sesuai adalah antara negatif 24 sehingga negatif 6 dB. Okay, yang lain tak payah tekan, antik saja dan klik O. Okay, nampak tak? Automatic tadi tinggi. Kalau saya Ctrl Z, ni yang sebelum. Okay, Ctrl Y. Redo, edit. Okay, undo. Undo lah. Redo. Okay, so nampak tak? So dia jadi sekata. Alright, so dah jadi sekata. Jadi maksud yang kawasan yang low signal dia akan naikkan sikit. Yang mana yang high signal dia akan turunkan ke level yang pleasing lah. Okay, seterusnya, okay, kita dengar dulu. Nombor 12. Okay, action. Okay, ni contoh masa saya bagi lah. الطريقة الثانية أكثر استماع وقراءة مواد اللغة العربية. Okay, yang ni bahagian yang saya nak pakai lah. Yang ni nanti kejap lagi kita akan go through seterusnya. Baik, seterusnya apa kita nak buat? Selepas kita dah compress, kita dengar tadi suara dia tak berapa cun. Okay, dia punya suara tak berapa nak nice sangat lah. Jadi apa yang saya buat adalah seterusnya, step yang nombor 3 adalah kita pergi kepada EQ. Okay, kita tekan grafik EQ. Okay, kenapa bentuk dia macam ni? Baik, sebenarnya kalau perasan dekat bahagian sini daripada 100 ke 20, ini adalah kata kalau saya kata bahagian yang not usable lah. Macam contoh low frequency dekat bahagian sini, low frequency. Okay, kita buang terus zero kan, nanti kawasan ni akan hilang lah, ataupun dia akan reduce. So maknanya yang low frequency ni orang kata tak terpakai untuk vocal. Jadi dia start dekat 100, kita naik slowly sampai the mid, dan seterusnya. For very high frequency, saya turun. Kena macam senang cakap, isi nampak macam bukit sikit lah. Okay, ini macam untuk ni. Dia tak ada not really a specific value. So yang ni korang try eksperimen. Tetapi biasanya saya akan letak macam ni, flat. And saya turun dekat tadi. Cara nak setting ni, turun dekat sampailah dekat 80. Tadi saya naikkan balik, then slowly buat macam bukit. Okay, untuk bahagian yang ini saya turunkan sikit tadi. So buat macam little bit bukit lah. So sebab sini kawasan treble. So saya tak nak saya punya vocal terlalu tajam. Tetapi nak ada juga bahagian tu. And bahagian mid yang biasanya merangkumi frekuensi dalam kita bercakap. So bolehlah korang adjust sikit. Kalau nak flat macam ni pun no problem. Tapi kadang-kadang orang kata apa, yang ni korang boleh try eksperimen untuk dapatkan audio yang sesuai dengan korang punya suara. So saya letak ni lebih kurang saja, nampak bentuk saja. So bahagian bass, ini bahagian bass low frequency, yang biasanya bawah 80 Hz ni memang tak pakai lah. So kita buang terus. And then bahagian yang high frequency treble saya kurangkan. Jadi kita nak dapat a balance of mid tone yang sesuai dengan suara. Okay,
Kita what else, kita tekan okey. Nampak tak bahagian tadi terus hilang. Alright, dia terus hilang. Low frequency semua dah di cut off, dan high frequency pun dia dah buang, dia dah slow down sikit. Okey. Ini kalau dengar, ni yang bahagian low frequency yang masih ada lah, maksudnya lebih daripada 80 lah. Okay, Tapi tu kita tak pakai. Okey, saya nak pergi yang bahagian ni je, suara ni. الطريقة الثانية أكثر استماع وقراءة مواد اللغة العربية. Nampak tak? So dia punya suara dah lebih clear, lebih jelas dan sebagainya lah. Okey. Dan selepas kita dah apply compression, kita dah apply EQ, part yang terakhir untuk kita improvekan audio adalah untuk dapatkan level yang sekata. Okey, level yang sekata. In this case saya pergi dekat, kita select all dulu. Okey, effect, pergi dekat normalize. Okey, dekat normalize ni let's set normalize peak amplitude to -6. Okey, ingat macam saya cakap tadi, -6 untuk vokal yang sesuai adalah antara -24 to -6. Lebih daripada ni biasanya kita akan dengar suara terlalu kuat ataupun boleh menyebabkan clipping lah. Okey, so kita tekan sini, so dia akan adjust peak kepada nilai yang kita dengar sedap-sedap. Okey, yang nilai kita dengar sedap, dia akan naikkan balik peak amplitude kepada -6 dB. Okey, macam tu. Baik, akhirnya kita pun dapatlah audio yang الطريقة الثانية أكثر استماع وقراءة مواد اللغة العربية. Okey, saya nak pakai bahagian ni je. So untuk tambahan ni saya buang bahagian ni, ataupun saya Ctrl X. Nak buang terus bahagian tu, dan bahagian sini pun saya Ctrl X. So dapatlah audio yang saya nak pakai. Okey. الطريقة الثانية أكثر استماع وقراءة مواد اللغة العربية. Okey, tapi saya nak compare sekejap. Kalau saya tak cut tadi bahagian ni, saya nak compare yang sebelum tadi, sebelum kita edit. So ambil yang ni, kita drag balik. Okey, sekarang saya nak dengar, nak tunjuk comparison antara sebelum edit. Okey, sekarang ni saya mute yang ni dulu. Saya play yang sebelum edit. Okey, ready? 1, 2, go. Okay, ni dah belum? Okay. Okay, ready. Number 12. Okay, action. Sekejap. Okey, sorry. Okey, saya pergi dekat bahagian yang suara ni sajalah. أكثر استماع Sorry. وقراءة. الطريقة الثانية أكثر استماع وقراءة مواد اللغة العربية. Okey, nampak? Dengar hissing dan sebagainya. Okey, kita mute yang ni pula, kita unmute yang ni, so kita dengar bahagian yang dia cakap tadi. الطريقة الثانية أكثر استماع وقراءة مواد اللغة العربية. Okey, nampak tak? Itulah dia cara kita nak improve audio bila kita buat video YouTube dan kita menggunakan external recorder ke, atau orang kata audio daripada smartphone. Okey, so diharapkan korang dapat sesuatu lah dekat sini. Okey, saya nak cuba satu lagi. Kali ni kita try drag video tu terus. Okey, so kita boleh drag video, orang kata audio daripada video terus. Kita boleh drag audio daripada video terus. So maksudnya Number 12. Okey, ini sebab hari tu saya pakai external mic. Jadi saya punya internal dia tak berapa pick up. Tetapi kalau korang nak edit audio daripada video, tak perlu convert video file tu kepada audio. Just drag terus dekat Audacity, so dia terus translatekan audio file tu serta-merta. Okey, right, tu je. Diharapkan korang dapat satu yang bermanfaat dekat sini. So kita jumpa lagi pada video akan datang. So hopefully, okay, jangan lupa support channel saya dengan subscribe, klik notification, dan boleh komen apa-apa tips YouTube yang korang nak tahu, yang saya akan kongsikan secara kata tanpa selindung. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye, assalamualaikum.